sendiri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة Ya Allah, dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi, dengan Engkau saja kami berada di waktu petang. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan ini hari, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan yang selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini hari, kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kayakanlah kami dengan kurniaan Engkau daripada yang haram daripada Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami yang kaya dengan kurniaan Engkau daripada yang haram daripada Engkau. Ya Allah, mencukupikanlah kami apa yang menduka cita, yang memerlukan kami daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita rasa dapat perkara yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di rumah Dia yang mulia ini, alhamdulillah, dan Dia memperdudukkan kita, menghimpunkan kita di majlis yang kita harap bahawa majlis ini majlis yang mulia di sisi Dia, majlis yang Dia berbangga-bangga dengan malaikat Dia, iaitu majlis zikir kepada Dia, majlis ilmu yang untuk mendekatkan kita dengan Dia.
Pertama kali saya ucap terima kasih kepada pengurusi masjid AJK Masjid yang mana terima saya pada pagi ini sebagai penyampai tazkirah pendek-pendek selepas subuh, dan juga saya minta maaf banyak-banyak di atas dari kelewatan terlewatnya sampai ke masjid. Kita harap bahawa apa saja yang telah berlaku itu adalah kebaikan bagi kita, walaupun kita tak nampak baiknya pada saat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita di saat-saat yang di belakang, insya-Allah taala. Maka tajuk yang diberinya untuk saya sampaikan, penting kita belajar sifat 20. Itu begitulah lebih kurang. Penting belajar sifat 20. Dia kembali kepada pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana penting kenal Allah Subhanahu wa taala, setinggi mana status mengenal Allah, setinggi itulah, sebanyak itulah pentingnya kita belajar sifat 20. Kalau kita tak rasa penting kenal Allah, kita tak rasalah penting belajar sifat 20. Kita tajuk yang jadi asasnya iaitu ma'rifatullah. Kat situ yang awal-awalnya. Kita maklum sudah ijma' ulama awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah, kenal Allah. Itu pertama-tama, tak dipertikaikan lagi. Kerana kita maklum juga syarat-syarat yang setengah daripada syarat-syarat nak sah ibadat kita, sembahyang kita, puasa kita, setengah daripadanya ialah Islam, iman. Bila kata Islam ialah iman, maka tidak dikata seorang itu Islam kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dia bercakap tajuk ini di dalam kitab dia, tak ingat sebut nama kitab dia. Walau bagaimanapun tidak ada seorang ulama pun mengingkari tetap wajib mengenali Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia duduk di yang pertama-tama. Siapa yang tidak kenal Allah, orang itu tidak sah ibadat, tidak dinamakan dia orang yang beriman, walaupun dia semaya, walaupun dia puasa. Itulah makna pentingnya. Selain daripada itu, kita hak penting laginya, kita nak berjaya, beruntung dan selamat di akhirat. Itu yang penting sekali. Kita ada dua tempat kita duduk, dua negeri, dua negara. Satu yang dinama dengan ad-darud dunya, negeri negara yang pertama yang dekat, nama dia ad-dunya, nama dia negeri yang dekat, negeri yang pertama. Yang kedua, negeri ad-darul akhirah, negeri yang akhir, negeri di hujung, tidak ada negeri selepasnya. Di sana ada balasan amalan kita yang kita amal di negeri dunia. Balasan dia yang terakhir nama syurga dan neraka, an-nar dengan al-jannah. Maka kedua-dua ni memang tetap tak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni-penghuni, ahli-ahli
neraka dan ahli-ahli syurga. Ahli-ahli syurga sahajalah humul faizun, mereka itu sahajalah yang beruntung, yang bertuah. Maka tak dapat syurga kalau tidak ada iman, bahkan kekal di dalam neraka, wal'iyadzabillah. Itu penting kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan, cara, silibus untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam tajuk tauhid, di dalam tajuk akidah, boleh dikatakan ada 3 silibus. Ada 3 manhaj, ada 3 cara untuk nak jadi kesempurnaan kita di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu daripadanya silibus Mu'tazilah. Kaedah Mu'tazilah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara lengkap, yang dibela di sisi dia iaitu sebagai rukun yang 5, usul yang 5, al-usulul khamsah. Kena Allah melalui rukun yang 5. Yang kedua, musyabbihah ataupun salafiyah ataupun mujassimah ataupun hasyuiyah. Itu nama bagi satu kumpulan. Dia panggil juga hasyuiyah, dia panggil musyabbihah, dipanggil mujassimah, dipanggil juga salafiyah di masa-masa terkemudian. Mereka, silibus mereka mengenal Allah melalui tauhid yang 3. Uluhiyah, rububiyah, al-asma'i was sifat. Yang ketiga, cara ahli sunnah wal jamaah yang dihipung oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, yang diterima daripadanya murid-muridnya yang besar seperti Imam Ibnu Khafif, Imam Al-Bahili, dan kemudian daripadanya Ibnu Furak, Imamul Haramain, Imamul Ghazali, sampai kepada kemudian Imam An-Nawawi, Imam As-Sanusi. Maka aliran ini dikatakan aliran sifat 20 ataupun sifat 13. Cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi saya, di dalam tajuk ini, dengan pengalaman yang Allah bagi, saya dapati bahawasanya aliran sifat 20, silibus sifat 20 ini lebih lengkap, lebih selamat tentang di dalam tajuk ini. Dan kalau kita belajar betul-betul dengan mengikut silibus dia, kita dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara betul, iaitu maksud dengan secara betul, iaitu kita dapat kenal Allah mengikut apa yang dinama salaf, ataupun dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dengan kata ma ana alaihi wa ashabi. Walaupun hadis itu tidak sahih, tapi ibarat dia
makna dia itu sahih, cara yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabat aku. Itulah kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab aliran sifat 20 ini, dia kalau kita belajar di dalam satu ilmu cara membuat definisi, dia panggil, dia lengkap, ada jami'nya dan mani'nya. Dia mahipung memasukkan apa-apa yang perlu di dalam mengenali Allah, yang hajat di dalam ilmu ma'rifatullah, dia mahipung, dia memasukkan semua. Di masa yang sama dapat menolak kekeliruan, dapat menolak kesyirikan, dapat menolak kekufuran. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami syukur, kami terima kasih kepada Engkau sebanyak-banyak syukur, kerana Engkau sajalah yang menunjukkan jalan yang benar ini kepada kami. Kita alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Umat Melayu, Allah hatta mari akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada datuk nenek kita, turun temurun sampai pada kita. Di dalam furuk syariah, di dalam fiqh, Allah hatta mari fiqh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang munasabah dan layak sesuai dengan kita, tempat kita, suasana kita orang Melayu. Yang mana fiqh Syafi'i boleh dikatakan kesimpulan Al-Quran dan Al-Hadis yang diambil oleh Imam Syafi'i di dalam tajuk fiqh. Akidah Ahli Sunnah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah ialah kesimpulan akidah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah alhamdulillah. Cuba kita tengok, cuba kita buat perbandingan di antara silibus sifat 20 dengan silibus Tauhid 3. Yang mana lebih sempurna? Yang manakah lebih tepat? Silibus kita Ahli Sunnah wal Jamaah sifat 20, kita belajarnya, pertamanya kita belajar definisi Allah. Siapakah dia Allah? Bagaimanakah cara mengenali Allah? Pertama kali kita buat definisi umum Allah, iaitu Allah ialah satu zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang tidak ada padanya kekurangan, yang ternapi daripadanya segala kekurangan, dan dialah yang mengatur, yang mengada, yang memperlakukan segala perkara. Itu kita buat definisi Allah Subhanahu wa taala. Allah
kita tak boleh kenal dia dengan secara hakiki, dengan secara hakikat. Kita tak boleh tahu dia daripada apa. Itu kaedah kita orang belajar sifat 20. Sebab perkara tu tak siapa dipikir oleh akal, tidak dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, Allah tak sebut hakikat Allah dengan definisi Allah dengan secara hakikat. Tak ada. Pada ketika Nabi Musa, Fir'aun tanya definisi Allah. Ketika Fir'aun dakwah ketika Nabi Musa dakwah Fir'aun suruh menyembah Allah. Allah, Nabi Musa buat definisinya ialah Rabbul Alamin. Tuhan bagi sekalian alam, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Fir'aun tanya hakikat Tuhan itu, wama Rabbul Alamin. Apakah hakikat Tuhan Rabbul Alamin? Apakah dia? Istifham dengan lapan ma. Ma ni di dalam bahasa Arab dia buat tanya hakikat. Kalau nak tanya sifat, keadaan, dia tanya kaifa. Kaifa haluk? Bagaimana keadaan engkau? Sihat ke tak sihat? Sakit ke? Bagaimana keadaan? Kalau kata kaifa. Kalau dia tanya dengan kata ma, apakah bahasa Melayu? Apakah dia? Mana apakah ni hakikat dia tu apa dia? Maka Allah firman sebagai hikayat jawapan Nabi Musa. Nabi Musa jawab, Rabbus samawati wal ardi. Dia tak jawab hakikat Allah. Rabbul Alamin ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Begitu juga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Yahudi tanya Rasulullah, begitu juga ketika Yahudi tanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Definisi Allah dibuat dengan sifat Allah, buat definisi dengan sifat dia. Oleh itu kita ahli sunnah wal jamaah buat kaedah cara mengenal Allah Subhanahu wa taala mengikut aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kaedah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat-sahabat dia, iaitu kita kena menyabit, kena i'tikad Allah bersifat dengan segala sifat kamalat, dengan segala sifat kesempurnaan, sifat kelebihan yang tidak terhingga banyaknya, yang kita tak boleh menghabisi bilangan sifatnya. Karena Rasulullah buat definisi begitu, Allahumma ya Allah, alhamdulillah, anta kama athnaita ala nafsik, Allahumma la nuhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Wahai Allah, kami tidak boleh menghingga, menghabisi, memuji akan dikau. Kami tak kuasa nak bilang ke semua sifat kepujian engkau, sifat kelebihan engkau. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji akan diri engkau sendiri. Yakni engkau sajalah yang boleh menghabisi, yang boleh mengetahui sifat-sifat kepujian engkau, sifat-sifat kesempurnaan bagi engkau. Itu kaedah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada padanya satu sifat kekurangan pun. Kemudian sifat-sifat yang wajib kita mengetahui sebagai mengenali Allah, yang sebahagian daripadanya, setengah daripadanya 20 sifat.
Itu cara kita. Di antara 20 sifat itu, sifat wujud ada Allah. Sifat qidam, sedianya Allah. Ada Allah, tidak ada permulaan. Yang lain daripada mustahil, di atasnya baru. Yang lain daripada Allah, kesemuanya baru. Tidak ada satu perkara yang lain daripada Allah yang qadim, yang bersama dengan Allah. Itu akidah sifat 20. Adapun akidah, kalau belajar Tauhid 3, kita tak boleh mensifatkan Allah dengan qidam. Ada problem dah lah. Ada problem. Sebab mereka mengatakan tidak ada di sana dalil, tidak ada di sana Al-Quran dan Al-Hadis yang menyabitkan qidam bagi Allah. Kita belajar sifat 20, kita menyabit sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab aliran kita, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyabitkan satu perkara dengan dalil-dalil syarak. Itu kaedah yang disampaikan oleh Nabi, yang diterima oleh sahabat, yang dijala, yang diguna oleh sahabat, diterima dengan secara mutawatir, beratus-ratusan ulama sampai kepada hari ini. Kita nak menyabit, menapi di dalam agama, kita pakai dalil-dalil syarak. Kita bukan kata perkara ni tak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, perkara tu dinafi. Tak, itu bukan kaedah kita. Bukan kaedah kita. Itu kaedah Tauhid 3, kaedah Salafiyah. Kaedah Ahli Sunnah, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis sekalipun, tetapi ada di dalam dalil syarak yang lain, kita boleh menyabitkan. Faham ke tak faham? Faham tak faham pun saya bercakap sajalah. Harap bahawa Allah bagi faham. Allahumma faqihna fid din ya Allah wa 'allimna at-ta'wil. Kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyabitkan satu-satu perkara bukan dengan semata-mata yang dia buat, semata-mata khas di dalam Al-Quran. Yang sabit dengan dalil, apa yang ditunjuk oleh dalil, itu boleh kita menyabitkan. Contoh, saya nak akan contoh. Yang sebenarnya bukan kelas saya dan bukan kelas tuan-puan dah untuk begini. Cuma kerana ada kekeliruan tu saya nak sebutlah. Kita ni orang awam, kita terima je fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang ahli zikir, ulama, kalau kamu tak tahu. Tak berlaku, tak ada kaedah kita orang awam, orang jahil ni tanya ulama. Bila ulama sebut, kita tanya dalil. Mana dalil di atas haram? Mana Quran, mana hadis? Tak ada begitu, tak ada. Sebab apa? Kalau sebut dalil pun kita tak tahu. Kita pandai sebut dalil. Kalau sebut kita faham ke? Allah, lebih lagi kita orang Melayu. Sebut dalil suruh tarjamah pula. Tarjamah macam mana? Pula dah. Macam mana kita nak hajat buat apanya? Tak ada hajat. Tak ada di dalam kaedah kata kita orang awam kena tanya hujah, tanya dalil, tentang jawapan, tanya dalil. Tanya hadap kepada orang yang menjawab hujah-hujah dia, tak hajat.
orang yang nak menjawab itulah dia mesti kena ada hujah, kena ada dalil. Dia nak jawab tak boleh jawab dengan nafsu dia. Dialah hak tanggungjawabnya. Kalau dia tu menyesat, kita jadi sesat. Kita tak perlu dalil. Tetapi oleh kerana di hari ni kita ni nak kepada maju, nak mengangkatkan status kita, bukan orang biasa bila tanya satu-satu perkara tanya dalil. Tak pernah berlaku ni. Bila masuk aliran ni ke dalam negara kita baru berlaku. Dulu tak ada. Masa saya kecil-kecil saya belajar dulu tak ada. Mari saya umur 20 lebih, 25, 20 lebih ni baru orang tanya, ini mana Quran, mana hadis? Allah nampak alimnya orang yang soal nak Quran hadis. Nampak agak-agak lagak-lagak dia tu pandai, ingat dia boleh berhujah dengan ulama. Seolah-olah Imam Syafi'i tak tahu Quran hadis. Apa hak Imam Syafi'i kata ni bercanggah dengan Quran hadis. Kita tak boleh turut ulama, tak boleh turut mazhab. Kita kena turut Quran hadis. Artinya apa hak ulama, apa hak mazhab tu bukan Quran hadis lah. Sebab kita kena turut Quran hadis. Menggambarkan kepada kita begitu. Dia nak tunjuk selebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyabitkan satu-satu perkara dengan dengan dalil. Dengan cara ringkas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang siapa-siapa berperang mesediakan untuk nak berperang akan kuda. Bila dia berperang dengan kuda, dapat ganjaran dia, Allah sedia sekian-sekian ganjaran dia. Saya ambil kesimpulan. Kama dia seorang sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau himma macam mana Rasulullah? Kalau himma, Rasulullah diam sebentar. Kemudian Rasulullah menjawab. Rasulullah kata, aku tak dapat jawapan soalan kamu, melainkan ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa maksud? Kita orang Melayu kena terjemah lagi pula. Maknanya, siapa-siapa yang mengerjakan seberat zarrah, seberat atom, seberat biji yang paling kecil, debu-debu yang terapung antara langit dan bumi, yang paling kecil ni, itu zarrah. Siapa mengerjakan sama berat dengan zarrah daripada kebaikan, yakni siapa kerja kebaikan sama banyak, kalau timbal sama berat dengan biji itu, dipanggil bahasa Melayu, dipanggil juga biji sawi, sangat-sangat kecil, maka dia akan dapat terima balasannya, dia akan dapat melihat balasannya. Maknanya, cuba kita faham, Rasulullah sebutnya kuda. Kalau lain daripada kuda, adakah di sana ganjaran? Bila kita buat kebajikan berperang fi sabilillah dengan kereta gebar, dengan kereta, dengan kapal. Rasulullah sebut kuda. Boleh ke tak boleh? Jawabnya, Rasulullah sudah buat definisi, buat silibus
asalkan pastikan perkara tu buat kebaikan. Buat kebaikan, maka itu dapatlah ganjaran dia. Tak mesti berjumut keras ataupun literal di atas nas saja. Kuda saja, lain daripada kuda tak boleh. Itu makna bina di atas dalil. Bila hak ni dimasuk di dalam kata khair, itu je lah boleh buat. Kuda satu alat daripada alat perang. Kalau lah hemah boleh buat perang, ya boleh dah. Kalau boleh buat perang dengan dia. Itu nama dia silibus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham daripada ayat Quran. Walau tak ada sekalipun, faham daripada ayat Quran. Rasulullah di dalam dakwah dia tak pernah sebut kata Allah bersifat dengan wujud. Tak ada. Di dalam dakwah Rasulullah, dia tak pernah sebut kata Allah bersifat dengan kidam. Tak ada. Di dalam dakwah Rasulullah tak pernah sebut Allah bersifat dengan baqa. Tak ada. Di dalam dakwah Rasulullah tak pernah sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak pernah sebut. Di dalam dakwah Rasulullah tak pernah sebut wahdaniyah. Tak pernah sebut. Di dalam dakwah Rasulullah tak pernah sebut qiyamu binafsih. Rasulullah tak pernah sebut qudrah, iradah, ilmu. Ilmu ada. Hayat ada. Sama' rasa tak ada. Basar rasa tak ada. Kalam tak ada. Tak ada. Tetapi dalil silibus Rasulullah, perkara itu ada di dalam dakwah dia. Ada sebut di dalam Quran dan hadis. Ada sebut di dalam dalil syara'. Afillahi syakun. Adakah tentang ketuhanan Allah kamu duk syak? Itu istifham lil inkar, istifham lin nafi nama dia. Mana tidak ada syak tentang kewujudan Allah, tentang ketuhanan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Allah. Itu dalil yang menyabit kewujudan Allah. Tetap dakwah Rasulullah salah satu dakwah yang besar. Semua Rasul dakwah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang kafir dia nafi adanya Tuhan yang lain dari ada Tuhan, adanya Allah. Dia menyabit ketuhanan kepada yang lain pada Allah. Itu dakwah Rasulullah kepada menyabit sifat wujud. Allah ada. Cuma tidak sebut lafaz saja. Dia ada dakwah untuk menyembah Allah, menyabit ketuhanan kepada Allah, itu menyabit sifat wujud dengan cara ulama. Kidam ada sabit di dalam hadis. Imam Al-Baihaqi sebut di antara nama Allah iaitu Al-Qadim di dalam kitab dia Al-Asma'i was Sifat, di dalam kitab cara akidah Imam Al-Baihaqi, seorang pada ulama fiqh dan ulama hadis yang besar di dalam mazhab kita Syafi'i. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi sebut a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim, doa Rasulullah masuk masjid, wa sultanihil qadim, menyabitkan sifat kidam. Ada dalil walau Rasulullah tak sebut kidam sekalipun. Dan di antara di sana dalil ijma' ulama. Ijma' ulama di atas mensifatkan Allah dengan kidam, sebagaimana menyebut oleh Imam Al-Murtada Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya Ulumuddin. Dia kata wa ajma'atil ummah ala wasfihi bil kidam. Ijma' ummah di atas mensifatkan Allah dengan kidam. Kita ahli sunnah belajar sifat 20, Allah bersifat dengan kidam. Tidak ada yang lain daripada Allah bersifat dengan kidam. Yang lain semua baru.
Silabus Tauhid 3, dia menafi sifat, tak boleh mensifatkan Allah dengan kidam, serta dia menyabitkan kekodiman, menyabitkan sifat kidam kepada yang lain daripada Allah wal'iyadzabillah. Dengan kaedah silabus Tauhid 3, ada alam yang qadim bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjuk kata pentingnya kita belajar sifat 20. Sebab apa? Sebab kita boleh kenal Allah dengan secara betul dan boleh jaga daripada penyelewengan kesesatan di dalam akidah. Menafi sifat kidam daripada Allah satu perkara menyeleweng yang besar. Nafi ijma' ulama. Menyabitkan kekidaman, menyabitkan qadim perkara yang lain pada Allah, itu kufur. Ijma' ulama kufur. Kata yang lain daripada Allah qadim. Kerana yang lain pada Allah, Al-Quran, dia kata bahru ke semua. Huwal awal, Allah saja yang awal, yang lain ada kemudian daripada Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah wahai Rasulullah, Allah lah yang menjadi, Allah yang menciptakan sekalian perkara. Hak lain, makhluk Allah dengan dicipta oleh Allah ke semua, bahru ke semua. Menyabitkan kidam bagi yang lain pada Allah, ingkar Al-Quran, menafi akan Al-Quran. Tolak Al-Quran wal'iyadzabillah. Tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada, tidak ada sesuatu yang lain pada Allah. Allah qadim, hak lain bahru ke semua. Itu penting kita belajar sifat 20. Boleh jaga kepalsuan di dalam akidah. Walaupun Rasulullah tak sebut, sahabat tak sebut betul-betul apa akidah, baka Rasulullah tak sebut, tetapi ada makna di dalam Al-Quran, ada arti dia di dalam Al-Quran. Itu kita menyabit kerana Al-Quran kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa ambil pada baqiya, yabqa baqaan, baqa kita ambil sifat dia, masdar tu sebagai sifat. Wa yabqa kekal Tuhan, wa yabqa wajhu rabbik, kekal Tuhan engkau. Itu kata ahli sunnah. Dia menyabitkan sifat dengan hujjah, dengan dalil. Bukan nak hak betul-betul disebut oleh Nabi, bukan begitu. Itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting di dalam sifat 20-nya dua sifat yang besar, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan sifat wahdaniyah. Dengan ini kita berbeza jauh dengan Tauhid 3. Kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah tak sama dengan segala yang baru di dalam 3 tajuk. Tak sama pada zatnya, tak sama pada sifatnya, tak sama pada perbuatannya. Kita ada zat Allah, satu zat. Tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan zat kita. Kita ni berjisim. Kita ada arab. Kita ada qadar, ada ukuran. Zat Allah tidak berjisim, tidak berqadar, tidak berukuran. Itu kita belajar sifat 20 dan yang ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Tauhid 3, Allah itu berqadar. Allah itu jisim. Jismun la kal ajsam. Allah jisim tidak seperti segala jisim. Beza jauh lalu dah. Jatuh dengan naik, timur dengan barat lalu dah, belakang dengan depan lalu dah beza. Kita menafi kejisiman daripada Allah. Allah laisa bijismin musawwar.
Allah bukan jisim yang ada gambar, ada rupa, ada bentuk. Orang belajar tauhid 3, Allah ada bentuk dia. Seperti Adam, Allah menjadikan Adam di atas bentuknya. Allah wal'iyadzabillah lah. Saya selalu di dalam kuliah saya sampaikan, bagi tahu, siapa nak tahu tauhid 3 dengan secara detail dia tentang sifat-sifat Allah, iaitu aliran dia, sumber dia yang utama Kitabus Sunnah bagi anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, kitab sunnah dia. Pada awalnya kitab tu macam mana muncul, macam mana, wallahu alam. Di sana banyak anak Imam Ahmad dia kata haddatsani abi, menyampaikan hadis, cerita kepada aku ayah aku, bapa aku Ahmad bin Hanbal, maksud abi bapa dia. Di sana kalau kita tengok di sana, Allah Subhanahu wa taala pakai kasut. Allah pakai kasut daripada emas. Allah berupa seperti muda belia, macam-macam akidah. Allah duduk di atas kerusi, kerusi itu berat, Allah bunyi kiyak kerana berat Allah Subhanahu wa taala. Allah berat, bunyi. Allah duduk atas kerusi ni, kerusi bunyi seperti kenarai kereta kita muat barang berat, kiyak. Lahu atitun ka atitir rahlil jadid li thiqalihi. Ada bagi Allah beratnya, ada bagi keris itu bunyi suara atit, suara berkiyak, suara kerana berat Allah seperti reka yang baru, sekeduk duduk di atas belakang uta yang dibuat daripada buluh, dibuat pada rotan hak baru. Bila muat barang berat bunyilah, bila berjalan bunyi kiyak. Maka di mana lagi laisa kamitslihi syai' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Ini penting kita belajar tauhid 3. Belajar tauhid sifat 20. Sifat Allah tak seperti sifat makhluk. Perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Kita menyabit perbuatan bagi kita, tak jadi syirik kita menyabit perbuatan bagi kita. Sebab apa? Sebab kita ada beza. Perbuatan Allah atas jalan taksir, dia memberi kesan. Perbuatan kita atas jalan usaha, tak sama. Perbuatan kita bukan mencipta, perbuatan kita ialah usaha saja. Sebab tu boleh kita kata masjid ni kontraktor tu buat, rumah ni aku buat, boleh tak jadi syirik. Sebab apa? Sebab kita kunci dengan cara akidah kita sifat 20, semua perbuatan daripada Allah dengan wahdaniyah pada perbuatan. Tak ada bagi suatu makhluk pun perbuatan, baik menyembuh, baik memberi sakit, memati, menghidup, semua daripada Allah. Bila kita bangsa kepada yang lain pada Allah dengan jalan majazi, dengan jalan sebab, dengan jalan usaha, rupuk tu tumbuh dengan hujan, hujan menumbuh rupuk. Kita kata Allah menumbuh dengan sebab hujan, cuma kita bercakap kata hujan menumbuh rupuk, menyegarkan pokok. Hujan menyegar, buat bersegar, fresh, pokok tu jadi segar. Syirik ke tak syirik? Tak syirik. Ubat ni baik, boleh menghilangkan sakit kepala, kita kata begitu. Tak jadi syirik. Sebab apa? Kita bangsa kepada dia, menyembuh itu bangsa kepada dia dengan jalan sebab saja. Yang menyembuh atas jalan hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar tauhid 3, syirik. Tak boleh nak bangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena i'tikad, kata tidak ada yang mengaturkan alam malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa menyabit ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah, orang itu syirik. Kita tak. Sebab kita berdasar kepada kaedah Nabi, aliran Nabi. Bila ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kita tak salah. Allah menyabitkan perbuatan kepada makhluk di dalam Quran berapa banyak. Cuba kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal, Allah menyabit amalan. Masuklah kamu ke dalam kamu rasalah azab neraka dengan sebab amalan kamu. Mula dok kerjanya, dok buat kejahatan. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah bangsa akan mengatur pekerjaan alam ni kepada malaikat, fal mudabbirati amra. Demi beberapa malaikat yang mengatur pekerjaan, menurunkan hujan, menutungkan angin. Itu malaikat yang duk mengaturkannya. Atas jalan majazi. Di sisi musyabbihah, di sisi tauhid 3 tak boleh. Syirik. Serta pula mereka keliru kata orang-orang kafir dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kita orang-orang belajar sifat 20 ni lebih kufur daripada orang-orang kafir lagi. Tauhid rububiyah iaitu tidak ada yang menyembuh, tidak ada yang memberi sakit, tidak ada yang menurun hujan malaikat Allah. Semua ni tidak ada yang menciptakan alam malaikat Allah. Orang kafir tak ada yang kufur di dalam tajuk tauhid ni. Semua beriman. Fir'aun pun beriman, Namrud pun beriman. Yang jadi kufur dengan tauhid ni orang belajar tauhid sifat 20, orang Asy'ariyah. Betul kata betul? Itu tak betul. Tidak ada di dalam Quran, tidak ada dalam hadis mengatakan orang kafir Namrud, Fir'aun beriman dengan tauhid rububiyah. Tak ada. Fir'aun sendiri ingkar, dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Rabb bagi kamu, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Namrud sendiri pun kata qala ana uhyi wa umit, akulah Tuhan yang maha hidup yang memati. Tu tauhid 3 dia bercanggah dengan Quran, ingkar Al-Quran. Sebab tu kita belajar tauhid 3 tak sampailah. Tak betul. Kalau kita belajar tauhid sifat 20 itu betul sampai. Allah saja Tuhan pada disembah, Allah saja Tuhan pada ciptakan semua perkara. Bangsakan perbuatan pada yang lain daripada Allah atas jalan majaz. Itu hak kita belajar. Kita belajar mukhalafah wahdaniyah, itu cukup bagi kita. Alhamdulillah. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan untuk tazkirah pagi ni. Tengok kepada masa tu saya rasa cukuplah, dan saya minta maaf banyak-banyaklah. Cara mengambil masa ni tak tak betul lah. Dan apa yang baik yang saya sampaikan itu taufik dan hidayah pada Allah. Dan yang salah memang adalah salah yang saya bercakap tu beberapa tepat, walaupun saya sedar dan tak sedar, kerana kelemahan daripada saya, yang saya bersalah dengan Allah, saya minta Allah ampun, saya bertaubat. Dan yang salah dengan tuan-puan, saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Habiskan tak apa. Ya. Habiskan tak apa.